kes kesihatan mental dalam kalangan penduduk berusia 16 tahun meningkat hampir 3 kali ganda. Ia mengukur pada 11% pada 1996 sampai 29% pada 2015 dan turut dibahkan kanak-kanak berusia cuba, tapi dah tak boleh terima apa-apa dah. Kerana waktu hilang esok ada sesi depresi. Kadang satu mesej pun boleh ringankan beban yang berat. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, stres ialah satu tidak balas imuniti terhadap sebarang tekanan atau cabaran sama ada bersifat fizikal, mental atau emosi. Ia bukan semestinya berlaku yang negatif, tetapi jika berlakukan atau terlalu berat, stres boleh mengganggu kesihatan dan kesejahteraan seseorang. Stres dan tekanan pelajar bukanlah sesuatu yang asing. Dalam konteks pelajar, stres merujuk kepada tekanan yang timbul akibat beban akademik, tekanan kepentingan, masalah peribadi atau suasana persekitaran yang mengganggu. Ia boleh datang dari tugasan yang bertibul, persaingan dengan rakan, ketakutan terhadap kegagalan atau kurangnya sumber sosial. Sebagai mahasiswa universiti seperti kami di UPSI, tekanan atau stres bukanlah sesuatu yang asing. Antara faktor utama yang menyumbang kepada tekanan dalam kalangan pelajar ialah beban tugasan akademik yang terlalu banyak dalam satu masa. Kadang-kala, semua subjek memerlukan penyerahan tugasan serentak sehingga tiada ruang untuk berehat secukupnya. Selain itu, tekanan dari segi kewangan seperti kekurangan wang saku, keperluan membeli bahan pembelajaran atau pembayaran yuran turut memberi kesan kepada kesejahteraan emosi pelajar. Harapan tinggi daripada keluarga juga boleh menjadi satu lagi beban mental yang perlu ditanggung. Tidak ketinggalan, pengaruh sosial media juga memainkan peranan apabila pelajar cenderung membandingkan diri dengan kejayaan orang lain. Situasi ini boleh menimbulkan rasa kurang yakin diri, tekanan emosi dan akhirnya mengurangkan motivasi untuk belajar. Kesannya, stres sama pandangan boleh memberikan kesan kepada 3 bahagian utama kita, tubuh, mata dan hubungan. Dari segi fizikal, tubuh kita mula memberi isyarat. Kita tidak cepat letih, sakit kepala yang datang tanpa sebab, selera makan yang terganggu. Sistem imun akan menjadi lemah dan kita mula jatuh sakit walaupun cuaca tidak berubah. Dari segi mental dan emosi, stres boleh membawa kepada keresahan, anxiety, kemurungan, depression dan rasa hilang kawalan. Kita jadi cepat marah, mudah menangis atau rasa bosan. Dari segi sosial dan ekonomi, stres akan buat kita menjauh. Kita akan rasa tidak diingini oleh orang sekeliling dan kurang fokus dalam perbuatan. Kadang-kadang, stres buat kita rasa kita beban terhadap orang. Meskipun tekanan merupakan sesuatu yang normal dalam kehidupan seharian, adalah penting untuk kita menguruskannya dengan baik agar tidak menjejaskan kesihatan mental. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan menyusun jadual pembelajaran secara teratur dan memastikan terdapat masa rehat yang mencukupi. Melibatkan diri dalam aktiviti fizikal seperti bersenam, berjalan santai atau melakukan hobi seperti melukis dan membaca juga dapat membantu mengurangkan tekanan. Selain itu, jangan pendam perasaan. Sebaliknya, berkongsilah dengan rakan-rakan, ahli keluarga atau kaunselor yang dipercayai. Bagi pelajar Muslim, mendekatkan diri kepada Allah melalui solat dan doa boleh memberikan ketenangan jiwa serta kekuatan dalaman dalam menghadapi cabaran. Secara keseluruhannya, kesedaran untuk menjaga kesejahteraan emosi dan mental adalah sama penting dengan pencapaian akademik. Sekarang kita akan beralih ke tinjauan seorang soal sidik kumpulan kami. Terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, dan bahagian B, mengenapasi punca, kekerapan, tanda-tanda dan kaedah dalam menangani stres. Untuk bahagian A, soalan pertama iaitu cantina. Untuk lelaki seramai 14 orang, untuk perempuan seramai 37 orang. Untuk soalan kedua iaitu semester. Untuk semester 2, 46 orang, semester 4, 3 orang, semester 6, 2 orang. Untuk bahagian B, soalan pertama, apakah punca utama stres anda? Bagi jawapan akademik seramai 33 orang, bagi jawapan masalah kewangan seramai 9 orang, masalah pribadi atau keluarga itu seramai 4 orang, masalah kesihatan 4 orang dan 1 orang menjawab tekanan sosial atau media sosial. Soalan kedua, berapa kerap anda mengalami stres dalam seminggu? Bagi jawapan tidak pernah, 5 orang, 1 hingga 2 kali seminggu, 39 orang, 3 hingga 4 kali seminggu, 4 orang, hampir setiap hari, 2 orang dan 1 orang menjawab setiap hari dan berterusan. Soalan ketiga, adakah anda mengalami tanda-tanda stres yang berikut? Boleh pilih lebih dari 1 jawaban. Bagi pilihan pertama, 32 orang, pilihan kedua, 15 orang, pilihan ketiga, 26 orang, pilihan keempat, 15 orang, pilihan kelima, 19 orang, dan pilihan keenam, 3 orang. Soalan keempat, apakah kaedah yang anda gunakan untuk mengurangkan stres? Boleh pilih lebih dari 1 jawaban. Pilihan pertama 28 orang, pilihan kedua 25 orang, pilihan ketiga 21 orang, pilihan keempat 25 orang. Pilihan kelima 5 orang, pilihan keenam 3 orang, dan pilihan ketujuh 4 orang. Terdapat soalan cadangan, yaitu cadangan untuk membantu pelajar dalam menangani stres.
Terdapat 51 jawapan dan dapat disimpulkan kepada 3 jawapan utama, yaitu bersenam, menjelajah alam semula jadi, dan meluahkan masalah kepada orang yang dikenali atau dipercayai. Pengajaran paling bermakna tentang kesehatan mental iaitu stres, kita tidak perlu hadapi semuanya sendiri. Apabila tekanan datang, penting untuk kenal pasti puncanya dan cari cara yang berkesan untuk melepaskan stres, seperti bercakap dengan orang yang kita percaya, bersenam, atau ambil masa rehat.